Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Atirah Azira binti Ismail, nombor matrik 280693. Saya akan menerangkan tentang pengenalan tenaga berpatutan dan bersih. Asal-usul konsep tenaga mampu milik ini terletak pada konsep pembangunan mampan. Tenaga mampu milik bermaksud tenaga bersih dan sumbernya ialah suria, angin dan haba. Kemampuan jelas sekali ialah perkataan yang bermakna, tetapi maknanya berubah bergantung kepada ufuk masa dan ruang. Walaupun majoriti orang dengan istilah tenaga mampu milik bermaksud rendah karbon dan tenaga boleh diperbaharui mesra alam, namun bagi beberapa kecekapan tenaga arang batu atau nuklear adalah tenaga mampu milik. Suruhanjaya Butran pada tahun 1987, para pemimpin dunia memutuskan bahawa pembangunan mampan ini boleh menjadi penyelesaian kepada masalah degradasi alam sekitar yang dihadapi oleh warga dunia sekarang ini. Seterusnya, ulasan daripada tenaga berpatutan dan bersih yang lebih mendalam. Tenaga mampu milik dan bersih adalah matlamat ketujuh daripada 17 matlamat pembangunan mampan. Oleh itu, konsep tenaga yang boleh dipercayai, mampan dan mampu milik nampaknya menyelamatkan generasi semasa dan masa depan dunia daripada terjadinya kesan negatif perubahan iklim, kerana tenaga menyumbang 60% daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau dan ianya merupakan penyumbang utama kepada perubahan iklim. Walau bagaimanapun, tanpa tenaga, kehidupan moden tidak dapat dibayangkan kerana aktiviti kehidupan bergantung kepada tenaga seperti pemanasan dan penyejukan, bekalan dan elektrik dan pengangkutan. Lebih-lebih lagi, semua fungsi sektor ekonomi, perniagaan dan industri kepada pertanian bergantung kepada tenaga. Untuk mengurangkan kesan negatif tenaga yang dihasilkan daripada bahan afi fosil, konsep tenaga mampu milik muncul sebagai ubatnya. Seterusnya, saya akan masuk kepada isu kekurangan teknologi dalam memperbaharui tenaga yang boleh diperbaharui. Dalam negara maju, terdapat ledakan dalam pembangunan, pembuatan dan penggunaan tenaga bersih yang boleh diperbaharui. Namun begitu, ini tidak berlaku kepada negara-negara miskin dan juga yang kurang maju. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dan juga kekurangan penggunaan teknologi yang canggih bagi menjana sumber yang boleh diperbaharui. Negara miskin dan kurang maju tidak dapat menghasilkan sumber tenaga yang bersih ekoran daripada ketiadaan teknologi yang mencukupi dalam pengeluaran tenaga. Sebagai contoh, tenaga solar di mana ianya menggunakan satu teknologi yang digunakan dalam penghasilan tenaga daripada cahaya matahari. Terdapat dua teknologi yang digunakan bagi menukar tenaga suria menjadi tenaga elektrik, iaitu penggunaan teknologi PV dan teknologi tenaga solar. Teknologi PV ini adalah sistem yang menerima cahaya matahari, di mana satu set sel suria yang akan menukar cahaya matahari menjadi tenaga elektrik. Teknologi kedua pula ialah teknologi tenaga solar. Kilang akan menjana tenaga melalui operasi yang mengumpul cahaya matahari dan menjana haba. Kumpulan tenaga haba ini akan mencapai suhu yang sangat tinggi, seterusnya boleh menjana tenaga elektrik. Namun begitu, aplikasi kaedah ini masih kurang digunakan kerana kosnya yang sangat tinggi dalam pemasangan. Selain itu, isu kekurangan teknologi ini juga dapat dikaitkan dengan kos yang sangat tinggi. Negara-negara miskin dan kurang maju turut mengalami masalah kos di mana kos yang terlalu tinggi dalam menjana tenaga elektrik daripada sumber yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh, kos yang dianggarkan adalah sebanyak RM1 bilion untuk membina empangan hidroelektrik kedua di Tasik Kenyir, iaitu kemampuannya menjana tenaga adalah sebanyak 250 MW. Selain itu, antara RM10,000 sehingga RM12,000 per kilowatt untuk kos pemasangan panel solar. Oleh hal yang demikian, negara-negara miskin tidak akan mampu untuk mendapatkan teknologi dan menanggung kos yang terlalu tinggi bagi menjana sumber tenaga. Selain itu, kita juga boleh melihat contoh iaitu projek Hydro Bakun di Sarawak, di mana projek ini diberhentikan dan mempunyai banyak halangan untuk membinanya, di mana disebabkan salah satu faktornya adalah kos yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazma binti Muhammad Khair, nombor matrik 277641. Saya akan menerangkan tentang punca kekurangan teknologi. Punca yang pertama adalah kos yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah negara tidak mempunyai kewangan yang mencukupi untuk membuat teknologi sendiri. Kos penghasilan teknologi juga adalah sangat tinggi. Kurangan tenaga pakar menyebabkan sesetengah negara yang miskin sukar untuk membuat teknologi sendiri. Oleh itu, menyebabkan negara yang miskin terpaksa meminjam teknologi daripada negara luar. Punca yang seterusnya adalah kurang pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana sektor pendidikan kurang menekankan tentang aspek ini. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat, terutamanya pelajar dan remaja, kurang berminat untuk memasuki dalam bidang ini. Oleh sebab itu, penggunaan sumber yang boleh diperbaharui masih tidak terkawal. Kos penyelenggaraan yang tinggi dan jaminan pulangan yang rendah juga merupakan punca teknologi ini masih rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah negara yang berada dalam kedudukan yang tidak strategik menyebabkan mereka sukar untuk membuat teknologi ini. Bagi seterusnya adalah
kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian yang boleh dibuat adalah penggunaan teknologi hijau. Dengan penggunaan teknologi hijau dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau, menyediakan persekitaran yang sihat, menjimatkan tenaga dan sumber asli serta menggalakkan sumber yang boleh diperbarui. Kaedah yang kedua adalah memberi pelbagai bantuan. Kerajaan dapat memberi pelbagai bantuan seperti mengurangkan cukai dalam membuat setiap pembelian. Kerajaan juga boleh memberi ganjaran seperti rebat tunai. Sebagai contohnya, kerajaan boleh menetapkan harga premium terhadap grade elektrik kepada penggunaan dalam teknologi suria. Terdapat 3 cadangan. Memberi pendedahan dan pendidikan. Kita dapat memberi pendedahan dan pendidikan kepada pelajar tentang kesedaran penjimatan tenaga. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan pelajar dan remaja muda kurang pengetahuan tentang teknologi seperti ini. Dengan ini, ia dapat memberi kesedaran tentang penjimatan tenaga. Cadangan yang kedua adalah kita harus memainkan peranan yang penting sebagai masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kita sebagai masyarakat haruslah peka dengan mengambil langkah menggunakan kenderaan yang hibrid kerana ia dapat mengurangkan pencemaran udara yang berlaku. Cadangan yang ketiga adalah membentuk rangka kerja serta penyelidikan. Kerajaan dapat membuat rangka kerja dan penyelidikan bagi memastikan teknologi ini dapat dijalankan secara berkesan dari semasa. Kesimpulannya, usaha ke arah mentransformasi terhadap sumber tenaga yang boleh diperbaharui perlu diperluas dan dipercepat dengan pelaburan skala yang lebih besar. Oleh itu, keperluan teknologi dan kewangan yang cukup mesti diberikan kepada negara-negara miskin dan kurang maju supaya negara tersebut dapat bertumbuh dengan pesat dalam pengeluaran tenaga untuk masa yang akan datang. SDG ke-8 ini iaitu Decent Work and Economic Growth bertujuan bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peluang pekerjaan dan menyediakan pekerjaan yang bersesuaian. Pertumbuhan ekonomi yang mampan dan menyeluruh boleh memacu kemajuan, mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua serta dapat meningkatkan taraf hidup. Namun begitu, akibat daripada isu COVID-19 telah membahayakan banyak nyawa dan menjejaskan ekonomi global. IMF iaitu Dana Kewangan Antarabangsa telah menjangkakan bahawa kemelesetan global akan menjadi lebih teruk berbanding pada tahun 2009. Malah, sebelum wabak COVID-19 lagi, sudah ada berbilion-bilion orang yang hidup dalam kemiskinan dan berkemungkinan pendapatan per kapita tidak berubah atau menurun pada tahun 2020. Kini, kejutan kewangan dan ekonomi di mana dikaitkan dengan COVID-19 seperti gangguan kepada pengeluaran perindustrian, kejatuhan harga komoditi, ketidaktentuan pasaran kewangan dan ketidakamanan yang semakin meningkat akan menggelincirkan pertumbuhan ekonomi yang sedia suram dan menambahkan risiko. Itu penurunan dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kadar keluaran negara kasar atau KDNK atau dikenali sebagai pertumbuhan pendapatan agregat. Dengan peningkatan dalam pendapatan per kapita, ia juga dapat menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Pertumbuhan ekonomi juga selalunya didorongkan oleh peningkatan produktiviti yang melibatkan penghasilan barangan dan perkhidmatan input dan tenaga. Setelah penularan wabak COVID-19 menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Menurut Data New 2021, kerajaan terpaksa menguatkuasakan semula sekatan perjalanan. Hal ini adalah untuk menyekap penularan wabak COVID-19 daripada terus berleluasa. Pertumbuhan KDNK negara pada bulan Jun juga telah mengucut sebanyak 4.4% susulan dengan pelaksanaan PKP. Menurut Muhammad Ridwan Abu Hassan 2021, pertumbuhan ekonomi yang menurun akan memberi kesan yang negatif, iaitu menyebabkan kewangan negara makin menurun. Hal ini juga menyebabkan berlakunya kes pengangguran yang meningkat.
Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa punca maupun faktor yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Pertama adalah disebabkan oleh sumber manusia. Hal ini kerana merujuk kepada salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi dalam negara. Kualiti dan kuantiti sumber manusia yang ada secara langsung boleh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kualiti sumber manusia bergantung kepada kemahiran, kebolehan kreatif, latihan dan pendidikan. Sekiranya sumber manusia sesebuah negara itu berkemahiran dan terlatih, maka outputnya juga akan berkualiti tinggi. Namun begitu, pembangunan teknologi juga turut menjadi punca yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini adalah disebabkan teknologi melibatkan penggunaan kaedah saintifik dan teknik penghasilan. Dengan kata lain, teknologi boleh ditarifkan sebagai sifat dan jenis instrumen teknikal yang digunakan oleh sejumlah buruh. Pembangunan teknologi membantu dalam meningkatkan produktiviti dengan jumlah sumber yang terhad. Negara yang telah bekerja dalam bidang pembangunan teknologi berkembang dengan pesat berbanding negara yang kurang memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi. Pemilihan teknologi yang betul juga memainkan peranan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, teknologi yang tidak sesuai mengakibatkan kos pengeluaran yang tinggi berlaku. Tidak dinafikan juga bahawa ketika pandemik COVID-19 ini melanda di negara Malaysia, ianya memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi kesan besar terhadap ekonomi Malaysia, termasuk penurunan nilai wang ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar KDNK. Wabak ini juga memberi kesan buruk kepada beberapa sektor utama, termasuk sektor hiburan, pasar, peruncitan, perhotelan dan pelancongan. Selain kekurangan barang dan perkhidmatan, banyak bisnes yang terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial serta perintah berkurung yang mempengaruhi operasi dan pendapatan mereka. Pandemik ini juga menarik perhatian terhadap keselamatan di tempat kerja dan eksploitasi pekerja migran yang bekerja di industri Malaysia. Selain itu, kerajaan juga berusaha dan membuat beberapa inisiatif dalam membendung pandemik COVID-19 ini bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan itu, kerajaan telah memberikan sedikit bantuan prihatin nasional. Bantuan ini diberikan kepada rakyat yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Rakyat Malaysia boleh memohon daripada mana-mana bantuan yang telah digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang mana telah diumumkan oleh kerajaan. Demikian itu, rakyat Malaysia juga boleh merasai bantuan di mana ianya terletak di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang telah dibuat pengumuman khas mengenainya oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Mac yang lalu. Dengan itu, jumlah kedua-dua pakej ialah berjumlah RM2.5 bilion. Oleh hal demikian, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan ekonomi di Malaysia menurun dan dapat mengekalkannya dalam keadaan yang baik dan stabil. Cadangan yang pertama adalah seperti kerajaan mestilah mengambil berat keadaan rakyat lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Ini disebabkan kerajaan tidak boleh mengabaikan kebajikan rakyat dalam apa jua keadaan. Bantuan yang dihulurkan hendaklah selaras dengan apa yang diperlukan oleh rakyat. Ini penting untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi di negara ini dengan baik. Hal ini juga dikatakan demikian kerana kadang-kadang rakyat masih kurang mendapat perhatian daripada kerajaan. Oleh itu, dengan menghulurkan bantuan, rakyat akan tidak terbeban lagi untuk menampung kehidupan seharian mereka. Di samping itu, rakyat Malaysia juga mestilah mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang lengkap agar lebih mahir dan mempunyai kelebihan dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini dikatakan demikian kerana ini salah satu yang dapat dilakukan untuk mengekalkan dan memajukan lagi ekonomi negara. Kerajaan juga perlulah menggalakkan pelaburan asing di negara Malaysia ini untuk menaikkan lagi jumlah tenaga buruh mahir yang mana terdiri daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Rakyat Malaysia mestilah berkelakuan dengan baik dan tidak mempunyai karenah dalam birokrasi kerana perkara ini akan membuatkan nama baik negara tercemar. Maka daripada itu, kerajaan boleh memperluaskan lagi pasaran ke peringkat antarabangsa yang mana dari segi ekspor dan juga import. Penurunan dalam pertumbuhan ekonomi negara banyak memberi masalah kepada masyarakat dan juga negara. Hal ini dikatakan berlaku disebabkan oleh PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Hal ini telah menyebabkan kes pengangguran meningkat secara mendadak. Oleh itu, cadangan dan kaedah penyelesaian yang telah dibuat dapat memberi sinar harapan yang baru kepada masyarakat dan dapat mengubah hidup mereka. Selain itu, meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Malaysia.